Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الحمد لله. Ikhwatal iman, a'azzani Allah wa iyyakum. Syukur kepada Allah SWT, kita bersama lagi pada pagi ini dalam rangka ibadah kepada Allah SWT, dalam usaha kita untuk mempertingkatkan pemahaman kita terhadap Al-Quran, pemahaman kita terhadap bahasa Arab, pemahaman kita dengan maksud yang Allah berikan, nasihat yang Allah berikan, wasiat Allah titipkan kepada kita, untuk kita jadikan panduan, jadikan pedoman, jadikan garis panduan dalam kehidupan kita agar kita berbahagia di dunia dan di akhirat. Salawat dan salam juga mohon tercurah ke atas junjungan besar ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabat-sahabatnya dan pengikut-pengikutnya hinggalah hari pembalasan. Mohon saya share dulu kepada yang ada berhajat untuk share, silakan untuk berkongsi dengan kawan-kawan, untuk berkongsi ilmu. Sila salurkan link ini ke teman-teman anda supaya teman anda juga dapat berpeluang mempelajari Al-Quran, mempelajari makna-makna Quran dan mempelajari apa jua yang berkaitan dengan Al-Quran. Hadirin yang berbahagia, alhamdulillah hari ini 9 Jamadil Awal kita bersiaran dan kita akan masuk ayat yang ke-206. Tapi sebelum tu mohon respon daripada semua. Adakah gambar dan suara saya jelas? Mohon respon. Atau kuat kipas terlalu kuat, saya perlu perlahankan kipas. Labang tak tanya khabar teman-teman yang ada di utara, Perlis, di Kedah. Suara dan gambar jelas, alhamdulillah. KB jelas, alhamdulillah. Ceras jelas, alhamdulillah, semua jelas. Okey. Alhamdulillah. Apa khabar kawan-kawan yang ada di utara, Perlis, Kedah, di Pulau Pinang, Bukit Mertajam,
khabar kawan-kawan yang ada di Perak, di Ipoh, di KL, Putrajaya, Pulau Persekutuan, Selangor, Ampang, Sungai Buloh, Kubu Gajah. Itu nama-nama yang baru saya dengar. Alhamdulillah. Juga teman-teman yang ada di Negeri Sembilan, Seremban, Senawang, Tampin. Tak lupa juga tempat lahir kami di Melaka. Apa khabar kawan-kawan yang ada di Melaka, yang ada di Tanjung Minyak, teman-teman yang ada di Pulau Gadong. Nama baru bagi saya, walaupun saya orang Melaka, tapi jarang nama, tak pernah dengar nama Pulau Gadong. Setelah ada program baru tahu Pulau Gadong. Setahu saya Tanjung Minyak. Zahara Ahmad, Singapura. Masya Allah, ada juga kawan-kawan di Singapura. Sangka saya Haji Hajbi saja. Terima kasih Puan Sarah Ahmad kerana share kepada kawan-kawan lain. Kanga, jelas. Alhamdulillah. Kak Zu, terima kasih. Semoga anda semakin cemerlang. Fauziah Suri, Alhamdulillah. Dan juga tak lupa apa khabar kawan-kawan yang ada di Johor, Muar, Batu Pahat, Air Hitam, Macap, Kulai, Johor Bahru. Apa khabar kawan-kawan yang ada di Singapura, Haji Hajbi, Puan Sarah tadi. Ini Puan Sarah tadi. Puan Zahara Ahmad. Puan Sarah. Alhamdulillah. Juga tak lupa di kawan-kawan yang ada di Batam, khususnya Al-Fadil Ustaz Afandi. Halimah Hamzah daripada Perak. Kau tak semalam. Mana? Baru semalam saya add. Ya. Aminah Arfan, ya. Haji Hajbi. Ya. Alhamdulillah. Dan yang ada di Pantai Timur, Mersing, Rompin, Tanjung Gemuk, Mercung, Pekan, Kuantan, Cerating, Kemaman, Dungun, Kuala Terengganu, Setiu, Permaisuri, Jetih, Besut, Pasir Putih, sampailah ke Kota Baru. Dan tak lupa juga apa khabar juga teman-teman yang ada di selatan Thailand, di Patani dan Naratiwat. Semoga anda bersedia untuk perkongsian hari ini. Dan tak lupa juga yang ada di Sabah, Sarawak dan juga Brunei. InsyaAllah kita akan bergabung dan saya akan kongsikan dengan tajuk-tajuk yang saya kira lebih pada mengulang kaji. Dan asal saya tadi saya nak cerita tentang bab niat murab. Tapi bila berjumpa dengan ayat berhubung dengan fi'il madhi, fi'il mudhari', saya kembali semula. Ustaz Muzakir ni tebuk-tebuk lah, loncat sana, loncat sini, tak ada sistem lah. Inilah sistem harfiah. Inilah sistem harfiah. Dia memang begitu. Anda belajar dengan sebagaimana kami belajar, kami apa yang kita jumpa itu kita bincangkan dulu. Tetapi sesuai dengan tahap kemampuan pelajar. Kita tak terus pergi i'rab, tak terus pergi loncat sana loncat sini, tak. Kita mula daripada isim, kita kenal fi'il, kenal huruf dan murakab, dua perkataan minima atau tiga atau lebih, dan jumlah fi'liyah, jumlah ismiyah, dan cara mengertikan dengan betul isim macam mana, fi'il macam mana, maklum macam mana, majhul macam mana, sampai ke satu tahap yang kemas. Biasanya juzuk pertama tu, modul yang saya sediakan sudah cukup membantu untuk asas sebagai kunci untuk kita maju ke depan lagi. Terima kasih Haji Azimah Abdullah. Jom belajar harfiah
terjemah Al-Quran bersama Ustaz Muzakir Turau. Barakallahu fiik. Itu asas kita dalam belajar harfiah. Kemudian saya akan tambah. Kemahiran tu tambah satu hal, mengulang-ulang pun satu hal. Mengulang-ulang bagi saya penting untuk kemantapan, untuk pengukuhan. Kalau kita tak ulang, hanya kita menang pada silibus. Oh dah habis, oh dah selesai. Tapi sudut kemampuan, sudut kualiti belum menjamin. Jadi saya perlukan kualiti di samping kehalusan saya dalam menterjemah, dalam kecerewetan saya dalam menilai pelajar itu memang sangat saya titik beratkan. Jadi harap anda selesa dengan cara saya. Alhamdulillah. Baik, saya terus kepada pelajaran hari ini. Ada sikit terganggu sebenarnya awal tadi. Saya terlupa nak pasang mikrofon. Dalam dok leka saya mak ayat ini pendek, tak panjang, tapi saya rasa macam ada sesuatu yang perlu dikongsikan lebih. Jadi bila saya semak-semak, saya terlupa nak pasang mikrofon lah, nak setting tempat lah. Alhamdulillah, tapi saya suka santai begini. Saya tak terlalu terikat dengan mesti kena perfect, mesti kena proper betul. Tak, saya tak. Biarlah, inilah saya. Kurang-kurang nampak ada belakang background, ada sejadah, tak macam studio. Biarlah, inilah. Yang penting anda selesa dengan cara saya. Kalau nak studio, nak perfect, itu modal besar. Kita modal cukup lah. Yang penting ada belajar. Kalau ada rezeki, insyaAllah kita akan buat lebih baik lagi kan, kalau boleh kan. Tapi inilah yang kita mampu adakan, insyaAllah. Pun begitu, selesai satu juzuk dah. Pun begitu, anda sebahagian besar yang ada, yang mengikuti program saya sehingga hari ini, dah boleh menterjemah bukan hanya setengah muka surat, malah dah melebihi satu muka surat. Dan itu satu kebanggaan pada saya, satu kepuasan saya dalam mengajar. Dia tengok pelajar-pelajar yang hanya melalui online belajar satu hala, tapi boleh dapat menguasai terjemahan yang baik. Berarti kerja anda, usaha yang anda lakukan memang berganda berbanding dengan yang kelas offline. Mereka berdepanan dengan saya, tapi kesungguhan tak sama. Mereka selesa, tapi hasil saya nampak jauh lebih baik daripada yang online. Walaupun satu hala, anda memang betul-betul fokus apa yang saya kongsikan, dan anda benar-benar buat gandakan usaha. Itu saya sangat terkejut. Bila kelas offline pencapaian tak sebegini, meskipun dah bertahun, tapi yang online ni, betul-betul memang manfaatkan peluang ini. Anda sedar bahawa kita berjauhan, kita terputus dengan jarak yang terlalu panjang, yang terlalu jauh. Tapi ruang yang ada ni anda manfaatkan betul. Moral of the story, manjada wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, dia akan dapat. Man kasala, barang siapa yang malas, rosibah. Ada taroka, ada rosibah. Rosib gagal. Man kasala rosibah. Siapa yang malas, dia tak dapat. Dia kecewa, dia gagal. Ya, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Tahniah kepada semua yang terus bergabung dan tak pernah rasa jemu. Ni Hasni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang JB, selamat belajar dan semoga anda sekeluarga di bawah di dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Sampaikan salam pada Baimi. Okey, kita terus kepada pelajaran hari ini, ayat 206. Sedia semua? Bismillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Wa idza qila lahu ittaqillah. Wa idza qila lahu, satu jumlah. Ittaqillah, satu jumlah. Akhadhathu al-'izzatu bil ism, satu jumlah. Fahasbuhu jahannam, satu jumlah. Wala bi'sal mihad, satu jumlah. Apa tu jumlah, Ustaz? Pada yang baru, jumlah itu maksudnya ayat. Jumlah itu artinya ayat. Maknanya ayat jumlah fi'liyah ataupun jumlah ismiyah. Ayat isim ataupun ayat fi'il. Wa idza, dan apabila, ini zaraf. Biasa zaraf dia akan menjadi mudhaf. Zaraf bisa jadi mudhaf. Qila lahu ni jumlah fi'liyah ni. Qila lahu, satu jumlah fi'liyah. Seluruh jumlah fi'liyah ni mengambil tempat jar. Dia mengambil tempat jar menjadi mudhaf ilaih kepada idza. Dan dalam masa yang sama dia berperanan sebagai jumlah syarat. Kerana idza bukannya zaraf, dia juga sebagai adatu syarti. Idza bukan hanya zaraf, dia juga sebagai adatu syarti. Okey. Adatu syarti. Apa itu adatu syarti? Kata syarat. Dalam bahasa Arab, bila ada kata syarat, dia akan diiringi dengan dua jumlah. Jumlah pertama kita namakan jumlah syarat, dan jumlah kedua kita namakan jumlah jawab syarat. Jumlah syarat dia bermula daripada qila lahu taqillah, satu jumlah ni. Ini juga termasuk dalam jumlah syarat. Jumlah jawab syarat dia akhadhathul 'izzah bil itsm. Ini jumlah jawab syarat. Kan Ustaz ada biasa jumlah syarat dan jawab syarat biasa ada huruf fa kat tengah-tengah, Ustaz? Ya, betul. Biasa ada huruf fa. Kalau jumlah syarat dan jumlah jawab syarat berbeza jumlah. Satu jumlah fi'liyah, satu lagi jumlah fi'liyah tapi fi'il mudhari'. Dengan fi'il mudhari' atau punya fi'il amar. Atau langsung berbeza. Satu jumlah fi'liyah, satu jumlah ismiyah. Memang kena ada huruf fa maka kat tengah-tengah. Tapi kalau sama-sama madhi, qila fi'il madhi, akhazat fi'il madhi, oleh kerana sama-sama madhi, maka dia tak perlu ada fa maka. Kecuali kalau sebelum tu jawab syarat tu ada qad sesungguhnya ke, faqad. Kalau ada ma ke, fama, kena ada ma, kena ada fa. Tapi kalau tak ada apa-apa, bersih daripada sebarang huruf nafi atau huruf qad, huruf takkid kan, maka dia tak perlu ada fa. Akhazathul 'izzah bil itsm. Jumlah jawab syarat dia. Okey. Fahasbuhu jahannam, atau jumlah ismiyah. Wala bisal mihad, satu jumlah fi'liyah. Okey. Wa, dan idza, apabila qila, makna dulu qila telah dikatakan akan ia. Qila telah dikatakan akan ia, bermakna ini fi'il madhi majhul. Ada nak tahu tak kenapa jadi qila? Kita dah bincang sebelum ni. Tolong komen sekarang. Kenapa jadi qila? Kan fi'il majhul huruf pertama berdhammah. Dhamma awalhu wa kusira ma qabla akhir. Ustaz, macam mana ni Ustaz? Macam ni qila, Ustaz? Fi'il madhi asal dia qala. Qala. Kita buat fi'il madhi dulu, okey? Qala. Sorry. Lupa nak tukar
Font. Okey. Qala, telah berkata oleh ia. Fi'il madhi. Mudhari'. Yaqulu. Yaqulu, ia berkata. Qala, telah berkata oleh ia. Yaqulu, ia berkata. Kalau kita tasrif fi'il madhi, ada 14. Qala, telah berkata oleh ia. Qala, telah berkata ia berdua. Qalu, qalat, qalata, kulna. Ini ghaib dan ghaibah. Qala, qala, qalu, qalat, qalata, kulna. Kenapa jadi kulna, tak ada kilna atau kalna? Kerana huruf ilat dia huruf waw sebenarnya. Huruf ilat dia huruf waw. Jadi kulna. Okey. Kulta, kultuma, kultum, kulti, kultuma, kultunna, kultu, kulna. Ini fi'il yang ada huruf ilat di tengah-tengah. Kita namakan fi'il bentuk ajwaf. Misal ajwaf. Itu ajwaf. Sama ada ajwaf wawi atau ajwaf ya'i. Huruf ilat dia waw ataupun ya. InsyaAllah ada wazan dia. Dia sesuai wazan pertama, wazan yang kedua zada yazidu, atau wazan yang ketiga fa'ala yaf'ulu, qala yaqulu. Ni qala yaqulu sama wazan yang ketiga. Atau wazan yang keempat fa'ila yaf'alu, contoh khafa yakhafu, itu wazan keempat. Dia ada sesuai dengan 3 wazan saja. Dia banyak berlaku pada 3 wazan saja. Okey. Dia ada 14 semuanya fi'il madhi mudhari'. Yaqulu, yaqulu, ia berkata. Yaqulu, yaqulani, yaquluna. Ini ghaib. Ghaibah, taqulu, taqulani, yaqulna. Ghaibah. Mukhatab, taqulu, taqulani, taquluna. Mukhatabah, taqulina, taqulani, taqulna. Mutakallim, aqulu, naqulu. Ada 14 fi'il mudhari'. Masdar, qawlan. Masdar qawlan. Qala, telah berkata oleh ia. Yaqulu, ia berkata. Qawlan. Qawlani, qawlaini, qawlatin. Masdar ada 3 ya. 3 masdar. Kita tinggalkan masdar. Kita fokus madhi mudhari'. 3 huruf masdar ni dia ada banyak wajah. Dia tak tentu wazan dia. Okey. Isim fa'il. Cuba buat isim fa'il. Macam mana isim fa'il dia? Siapa tahu? Tolong komen sekarang. Ada 54 penonton sekarang. Saya nantikan sekitar 10 saat daripada sekarang. Tapi tak boleh lama. Siapa yang bagi respon cepat, saya layan. Cuba bina isim fa'il. Wazan kalau ada huruf ilat di hujung, di tengah-tengah pada ain fi'ilnya, dia punya wazan sama. Wazan isim fa'il lebih kurang. Cuba tengok. Kau ada tahu? Ada siapa yang boleh beri jawapan? Yang berkata. Qala, telah berkata ia. Yaqulu, ia berkata. Qaulan, perkataan. Yang berkata. Yang berkata. Isim fa'il. Tolong komen. Yahya Bahrum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa khabar Cik Yahya? Haji Hajbi. Qailun. Masya Allah. Qailun, Aisyah muda. Masya Allah. Hamidah Zakaria. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ummu Muslihuddin Muzakir. Qailun. Hamzah tu atas apa tu? Tak boleh letak atas tanah. Dia kena letak atas rumah ya. Hamzah tu rumah ya. Qailun. Hamzah duduk rumah ya. Ummu Muslihuddin. Qailun. Macam mana? Tulis dia. Qaf. Fathah. Tambah alif. Hamzah. Rumah ya.
qailun. Nampak? Qailun. Muhammad Afandi Anwar, Masya Allah, ahsanta. Qailun. Faridah Salim, qailun. Azimah Abdullah, qailun. Baziah, Haja Baziah, Hamzah tu yang duduk atas tanah. Dia ada rumah dia, duduk di rumah dia. Qailun. Ini cara menulis pun satu hal juga ni. Macam mana nak letak tasya ni? Tengok dia di rumah dia baris kasrah. Baris kasrah duduk rumah dia. Kalau baris dhammah duduk atas rumah waw. Kalau baris fathah rumah alif. Fauziah Suri, qailun. Roki Haji Saidin, qailun. Masya Allah. Zaitun Muhammad Salih, qailun. Rin Hasan, qailun. Esa Waka is watching. Rozihman, qailun. Yang berkata, ahsanti, ahsantum, ahsantunna. Okey. Ada seorang lelaki, okey, kena Ustaz Fandi kena. Walaupun seorang lelaki kena ahsantum. Sebab apa? Ar-rijal qawwamuna 'alan nisa'. Dia campur lelaki kena guna muzakkar. Kalau ramai perempuan, ahsantunna. Kalau semua perempuan, tapi oleh kerana ada campur lelaki, meskipun seorang, kena ahsantum. Qailun, ada 6 tasrif dia. Qailun, qailani, qailaini. Musanna 2 wajah. Qailani kalau marfu', qailaini kalau jar dan mansub. Qailuna jamak muzakkar salim. Qailuna atau qailina, ada 2 wajah. Berubah dengan waw ataupun ya. Waw nun atau ya nun huruf ujung. Kalau marfu' qailun, qailuna. Kalau mansub dan majrur, qailina. Okey, 2 wajah. Untuk muzakkar muannas, qailatun, tambahkan ta marbutah. Qailatani, qailataini, dan jamak jadi jamak muannas salim. Qailatun, qailatin. Jamak muannas salim ada 2 wajah. Qailatun marfu', qailatin mansub dan majrur sama. Lafaz, okey. Okey. Isim fa'il, yang berkata. Cuba buat pula yang dikatakan. Yang dikatakan. Yang dikatakan isim maf'ul, isim fa'il qailun. Yang dikatakan. Yang dikatakan macam mana? Umum Muslimin dapat pembetulan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Umi Esa baru masuk. Makulun. Wah, Zahra Ahmad. Wah, orang Singapura. Bukan kaling-kaling ni. Makul. Ya, betul. Makulun. Makulun. Asalnya maf'ulun wazan dia. Wazan maf'ulun Wazan dia kita buat wazan maf'ulun. Ini asal maf'ulun. Macam ni jadi makulun. Dia punya formula dia. Sebab bandingan sikit. Maqulun. Asalnya begitu, maf'ulun, maqulun. Qaf waw lam, Waw asalnya berdhamah. Waw yang kedua tu tambahan, Maf'ulun. Ain fi'il dia, fa fi'il dia qaf, ain fi'il dia waw, lam fi'il dia lam. Maf'ulun, maqulun. Kenapa jadi maqulun? Kerana bila 2 huruf bertemu tu, huruf asal tu kena buang. Huruf asal kena buang. Okey.
Saya copy paste dulu. Okey. Huruf asal buang. Huruf tambahan tu tak boleh buang. Tapi dhammah tu dipindahkan pada qaf. Dhammah tu dipindahkan pada qaf. Di kaedah dia. Jadi makulun. Inilah isim maf'ul dia. Isim maf'ul dia. Makulu, yang dikatakan. Makulu, yang diucapkan. Yang diucapkan. Makulu, makulani, makulaini, makuluna, makulina. Makulatun, makulatani, makulataini, makulatun, makulatin. Isim maf'ul. Ini huruf ilat Jadi ada perlu ilat sikit. Okey. Isim maf'ul. Amar. Fi'il amar mana? Daripada engkau berkata, kita tukar kepada katakanlah oleh engkau. Kita copy paste fi'il mudhari'. Copy. Copy paste fi'il mudhari'. Buang huruf, kita tukar kepada ganti nama engkau dulu. Kita asal dia mesti ambil daripada mukhatab. Daripada takulu, engkau berkata, kita nak tukar kepada katakanlah oleh engkau. Semua betul. Tak ada nak saya nak tunjuk, dah dapat dah. Cool. Tapi macam mana boleh jadi cool? Soalan dia. Macam mana boleh jadi cool? Kita tak tahu sebab apa dia. Alhamdulillah, semua dah tahu. Banyak kan cool, katakanlah oleh engkau Asal dia daripada takulu, fi'il mudhari'. Untuk bina fi'il amar, asal ambil daripada fi'il mudhari'. Daripada takulu, engkau berkata, kita nak tukar kepada katakanlah oleh engkau. Sebab kaitan fi'il amar dengan fi'il mudhari' saya nak kaitkan kerana bila kita nak i'rab nanti. I'rab fi'il amar, satu-satunya fi'il yang i'rab dengan sebahagian mabni dengan harakat, sebahagian mabni dengan huruf. Satu-satunya fi'il yang ada mabni dengan huruf. Tapi yang lain semua mabni dengan harakat. Huruf mabni dengan harakat. Isim mabni dengan harakat. Tapi fi'il madi mabni dengan harakat. Fi'il amar saja ada sebahagian mabni dengan harakat, ada yang mabni dengan huruf. Sebab itu kita kena tahu fi'il mudhari' ni. Ada fi'il amar mabni ala hazaf nun. Fi'il amar mabni ala hazaf ru'illah. Fi'il amar mabni ala sukun. Ada 3 tanda fi'il amar. Ada tanda dengan huruf, ada mabni dengan huruf, ada mabni dengan harakat. Azim Abdullah fi'il amar, buang huruf mudhari'. Ya, Hajarin, buang huruf mudhari'. Mesti ambil daripada engkau bukan ambil daripada dia. Dia berkata, kita huruf mudhari' daripada engkau berkata, kita nak tukar kepada katakanlah oleh engkau. Buang huruf mudhari'. Kemudian langkah kedua, sukunkan huruf akhir. Lam fi'il dia kita sukunkan. Ini asal. Waw tu ada. Kenapa dibuang? Waw tak ada. Ya betul, Hajarin. Buang huruf mudhari'. Asal ada waw. Qaf waw lam. Kenapa tu waw dah hilang tu? Siapa boleh tahu jawapan dia? Siapa yang tahu jawapan dia? Tolong berikan jawapan sekejap. Saya tunggu 10 saat dari sekarang. Qaf waw lam, kul. Kul, Siapa yang boleh beri jawapan ni? Datuk Muhammad Saleh. Qala ya kul, kula, kulu, uli, kula, kulna.
Masalah dia kenapa waw dia hilang. Yang kedua dia waw. Kul. Okey, saya buat kau berdua. Baik. Copy dulu. Kul, muzakkar, musanna, kula, kula, kulu. Kulu. Kenapa jadi kula? Kenapa jadi kulu? Asal dia takula ni. Takula ni. Ada nun. Takula ni. Nampak? Asal takula ni. Asal takula ni. Kenapa jadi kula? Kerana kita buang huruf mudhari' dan buang nun di hujung. Itu jadi kula. Takuluna. Ni asal takuluna. Kulu. Kenapa jadi kulu? Asal dia huruf mudhari' ta beri fathah. Ada nun hujung. Takuluna asalnya. Kamu berkata. Kita tukar je fi'il amar jadi kulu, katakanlah olehmu. Tu yang buang huruf mudhari', buang nun tu jadi kulu, katakanlah olehmu. Tapi masalah kula, kenapa jadi kul? Waw ni hilang. Ditulis begitu. Sepatutnya ada waw. Buangkan huruf mudhari', sukunkan baris akhir. Saya Faridah Salim, betul. Buang huruf mudhari', sukunkan huruf akhir. Betul, tapi kenapa ada waw? Hajar Roziahman, Faridah Salim. Nama waw tu kita buang pula tu. Sebab tu ada waw tu hujung. Kenapa waw dihilangkan? Siapa yang tahu? Siapa boleh beri jawapan? Siap. Saya tunggu sikit Ada dua sukun yang bertemu. Masya Allah, Muhammad Afandi Anwar. Wawnya dihapuskan. Masya Allah, ahsanta. Orang Batam sudah tolong jawab. Oh, orang Singapura. Sebab pertemuan dua sukun, dibuangkan satu sukun. Masya Allah. Haji Hazbi, orang Singapura dan orang Batam yang tolong jawab dulu. Sebab ada dua mati. Orang Negeri Sembilan pun tak kurang juga, Kak Tun. Bangga saya anak murid saya ni, orang lama ni. Buangkan huruf ilat. Ya, huruf ilat tu buang. Kemas Asri Harun, pertemuan dua sukun. Masya Allah, Asri Harun baru semalam sampai buku dia. Alhamdulillah. Tanya Cik Asri. Oh, bukan kaling-kaling semua yang ada depan saya ni. Huruf mudhari' pastikan sukun. Masya Allah. Muaz Haji Amran is watching. Wahaizat Ahmad tak boleh baca dua sukun. Ya, Masya Allah. Tak tahu. Azim Abdullah. Tak apa. Tak tahu adalah jawapan paling mudah. Pada soalan yang paling susah sekali adalah mudah jawapan dia. Tak tahu. Kalau orang Perlis kata tak tahu. Kata orang Perlis kata tak tahu. Betulkah Roziahman? Tak tahu. Saya pergi Perlis, orang Perlis kata tak tahu. Dia kata bukan tak tahu, tak tahu. Okey, teruskan.
Mengarut Ustaz Muzakir pagi-pagi ni. Untuk muzakar, untuk mukhatabah pula. Mukhatabah dia asalnya taku la takulina, sorry, takulina, takulani siapa? Copy, paste. Asal dia takulna. Takulna. Asal takulna. Takulu, takulani, takulna. Macam mana? Asal huruf mudhari' buang, hazafkan nun. Kuli, itu fi'il amar dia. Kuli, katakan oleh engkau perempuan. Kula, kulna, ya, amar dia. Untuk yang antunna, buang huruf mudhari' saja. Nun tak boleh buang. Sebab nun tersebut adalah dhamir, nun niswah. Ustaz buat lawak, betul. Ajar Haji Saidin, betul. Memang pelih dah. Tiap-tiap tak cari tanya Ustaz Khairuddin. Ustaz Khairuddin tahu. Kami belajar sama-sama ni. Ada setengah-setengah perlis lah yang pendalaman. Sungguh, saya tak buat lawak, memang betul ni. Tak perlis ada yang, ada banyak dia punya belahan daerah dia. Baik. Amar dah sudah? Jelas nampak fi'il amar? Ini fi'il yang ada huruf ilat di tengah-tengah. Kul, kula, kulu, kuli, kula, kulna. Ada dua tempat yang waw tak ada. Pada dhamir anta, dhamir mustatir wujuban, dan pada dhamir antunna, waw dihilang. Sebab litiqa sakinain, kerana bertemu dua sukun. Jelas? Ini fi'il amar Kul, qailun, maqulun. Kul fi'il amar, fi'il nahi. La taqul, jangan engkau berkata. La taqul. La taqul, jangan engkau berkata. Masa berkata, tempat berkata macam mana? Masa berkata, tempat berkata. Sim zaman nak isi makan. Tolong jawab sekarang. Masa berkata dan tempat berkata. Ada yang boleh tahu? Azimah Abdullah, faham dah Ustaz? Buangkan nun. Ada Salim. Masya Allah, Zahra Ahmad. Zahra Ahmad ni, saya rasa nama baru. Tapi jawapan anda macam dah lama dengan bahasa Arab. Alhamdulillah. Okey.
kita untuk isim zaman dan isim makan, kita copy paste. Copy dan paste fi'il mudhari'. Copy fi'il mudhari', paste. Okey. Buang huruf mudhari', ganti mim baris fathah. Itu langkah pertama. Mim baris fathah. Okey. Dan isim zaman, isim makan tidak ada baris dhammah. Ain fi'il dia tak ada dhammah. Sama ada fathah atau kasrah saja. Yang baris dhammah kena tukar fathah. Okey. Maqau listiqal, berat kan? Nak meraihkan qaf baris fathah tu, waw tu kena ubah. Ubah huruf apa? Ubah huruf alif, huruf mad. Itu yang jadi maqalun tanwin. Kerana di isim tak ada alif lam, kena tanwin. Maqalun kena tanwin sebab di isim mufrad. Asharun, ya. Isim zaman, isim makan tak ada baris dhammah. Baris fathah atau kasrah. Yang dhammah tu kena tukar fathah. Yang dhammah tukar fathah. Dia tidak boleh dhammah, dia boleh fathah dengan kasrah saja. Ain fi'il. Maqalun, masa berkata dan tempat berkata sama, isim zaman dan isim makan. Maqalun, isim zaman dan isim makan. Isim alat, maqalun, maqalani, maqailu. Maqailu. Dia punya jamak. Di tiga je, mufrad, musanna, jamak. Begitu zaman, begitu juga makan, alat begitu juga, tiga je. Cuma beza isim alat, mim baris kasrah. Kita copy paste. Copy paste. Mim tukar baris kasrah. Miqalun dari isim alat. Isim alat. Madi, mudhari', masdar. Isim fa'il, isim maf'ul, amar, nahi. Isim zaman, isim makan, isim alat. Maqalun saya gabungkan dua. Tak apa, kita buatlah, tak apa. Dua. Kita buat sekali lagi. Maqalun, miqalun. Miqalun. Maqalun masa berkata, maqalun tempat berkata. Miqalun, ya, mim baris kasrah. Hatini Ibrahim. Miqalun. Masya-Allah. Kamari Hadullah Kanan. Fauzah Suri. Ya. Beza isim zaman, isim makan, mim baris fathah. Kalau isim alat, mim baris kasrah. Tapi ada ketika kita tak terikat juga. Isim zaman, isim makan ni, dia kadang-kadang dia pada simai, kada kebiasaan orang Arab. Contohnya sajadah, yasjudu. Patutnya masjid, isim zaman dan isim makan. Tapi bukan masjid, jim baris kasrah. Ada ketika dia keluar daripada formula ni. Di sini formula sebagai asasnya. Tapi mim confirm kena baris fathah. Untuk fi'il 3 huruf sahaja. Sulasi mujarrad sahaja. Yang ada 6 wazan tu. Wazan pertama fa'ala yaf'alu, wazan kedua fa'ala yaf'ilu, wazan ketiga fa'ala yaf'ulu, wazan keempat fa'ila yaf'alu, wazan kelima fa'ila yaf'ilu, dan wazan keenam fa'ula yaf'ulu. Untuk wazan 3 huruf ni, inilah cara dia buat isim zaman dan isim makan. Mim baris fathah, berpandukan pada fi'il mudhari', dan ain fi'il jangan ada baris dhammah. Ain fi'il hanya baris fathah dengan baris kasrah. Yang dhammah kena tukar pada fathah. Yang fathah dah kekalkan terus. Yang kasrah pun kekalkan kasrah. Isim zaman, isim makan, isim alat. Madi majhul dan mudhari' majhul. Madi majhul asalnya wi la. Asalnya kuila.
Waw tu berat untuk disebut, maka dipindahkan. Jadi disukunkan dan dipindahkan baris kasrah tu kepada qaf. Berat lithiqal, berat untuk menyebut, maka baris dhammah pada ditukar kepada, dipindahkan, dibuangkan baris dhammah tu, dan baris kasrah pada waw tu ditransferkan pada qaf. Nak meraihkan qaf baris kasrah tu waw ditukar pada ya. Tu jadi kila tulisan Kila telah dikatakan akan ia. Ia berkata buang huruf mudhari' ganti ya berdhamma. Yuqalu ia dikatakan, mudhari' majhul. Yaqulu ia berkata, yuqalu ia dikatakan. Masya-Allah. Okey. Inilah perubahan-perubahan, masing-masing ada tasrif masing-masing. Kila ada 14. Kerana fi'il madi maklum juga madi majhul. Begitu juga mudhari' maklum dan mudhari' majhul, di dalamnya ada tercantum sekali, terus tergabung sama dengan domir yang ada dalamnya. Sama ada domir mustatir, jawazan atau wujuban, domir ada bergabung sekali. Sebab itu pada terjemahan kita kena sertakan domir. Kalau kita buang domir, berarti kita dah buang dengan satu sifat, satu hak yang sepatutnya ada pada fi'il. Bila kita buangkan hak-haknya, maka sulit untuk kita nak pergi jauh lagi. Okey. Okey. Alhamdulillah, selesai satu perbincangan tentang fi'il madhi. Qala yaqulu, okey. Wa idza qila lahu, dan apabila telah dikatakan akan ia. Peringatan kepada semua, saya selalu ulangkan dulu, bila ada lafaz berkata saja dalam jumlah fi'liyah tersebut, sama ada maklum ke majhul ke, malah masdar pun biasa akan disertakan sekali dengan makulul qaul. Maka ittaqillah ni menjadi makulul qaul. Ittaqillah jadi makulul qaul kepada kila. Dan seluruh makulul qaul ni dia berperanan sebagai maf'ulun bih kepada kila. Dia menjadi maf'ulun bih kepada kila. Seluruh jumlah ini fi mahalli nasbin, mengambil tempat nasab. Telah dikatakan akan ia bagi mereka akan ungkapan ini. Macam kemarin ada dalam ayat yang ke-60 apa 60 apa? 59 siapa? Wa qulu hittatun naghfir lakum. Kenapa hittatun baru dhammah ustaz? Ada soalan yang ditujukan kepada saya. Dalam buku ustaz, hittatun tu akan kata keampunan. Kenapa tambahkan sedangkan hittatun tu
berdhamma. Dah mula memikir kita. Berdhamma. Sedangkan tambahan akan ini pada baris fathah akhir dia. Dia menjadi maf'ul bih. Kenapa hittatun berdhamma tu tambah akan? Ustaz salah ke Ustaz? Sebab ni maf'ul bih Ustaz. Tapi itulah hittatun berdhamma. Nak menunjukkan bahawa hittatun itu adalah maqulul qaul. Kepada waqulu, ucapkanlah oleh fi'il amar tu. Ini fi'il madhi majhul, telah dikatakan akan ia baginya ittaqillah. Ini maqulul qaul dalam bentuk jumlah fi'liyah. Bertakwalah oleh engkau akan Allah. Macam mana boleh jadi begini? Ittaqillah. Bari mati sepatutnya Ustaz. Oleh engkau ni, dhamir mustatir anta ni. Kenapa bari bawah pula ni? Kita bincang. Bersedia nak bincang tak? 8.30. Boleh ke? Ni ada. Kalau nak saya lanjutkan. Kalau tak perlu rasanya susahlah Ustaz. Ada huruf ilat ni Ustaz ni. Nak belajar tak? Ataupun kita laju je Ustaz lah. Kita terus lah. Kita nak tadabbur lah Ustaz. Rinasan kata boleh. Sahara Said Ahmad is watching. Ini nama baru. Selamat menonton, selamat bergabung. Okey. Rinasan kata boleh. Takkan riasan seorang je. Saya nak raikan seorang. Sedangkan ada 62 orang ni. Satu nisbah 61. Tak padan. Nur Fariza Samsudin 2 boleh. Nak tahu Ustaz Zahra Ahmad orang Singapura. Oh Singapura dah. Dia dah pandai orang Singapura. Boleh Ustaz, kita belajar ni. Boleh. Ustaz di mana naik failnya? Haji Hajbi tanya. Kira naik fail dia. Nak tanya Haji Hajbi. Okey saya. Ramai jawab ni. Zarina Hamzah boleh. Hafizah Yahya boleh. Esah Muda boleh Ustaz. Rocky Haji Sen bawa lam ya boleh. InsyaAllah. Baik. Saya jawab jawapan kepada Haji Hajbi dulu. Bila fi'il majhul ada naibu fa'il kan? Betul. Cuba terjemahkan kila ni Haji Hajbi. Raja Hajbi tolong terjemahkan kila. Boleh jah. Maimun Abdullah jelaskan Ustaz. Naik fa'il. Haji Hajbi. Ertikan dulu. Kila. Telah dikatakan akan ia. Hartini Ibrahim. Zahara Ahmad. Naib fa'il mustatir. Baik itu kita kena terjemah dengan betul. Berikan hak terjemahan kita. Kila telah dikatakan akan ia. Telah dikatakan akan siapa? Ia. Mustatir jawazan takdiruhu huwa. Telah dikatakan akan ia. Haji Hajbi ya. Akan siapa? Akan ia. Ia di situ dhamir huwa. Dhamir mustatir jawazan huwa. Maka dhamir mustatir itulah yang menjadi naibul fa'ilnya. Dhamir mustatir jawazan itulah yang menjadi naibul fa'ilnya. Iaitu dhamir-dhamir yang ada di dalam fa'il tersebut kita kena peka. Kita kena peka. Jangan kira telah dikatakan saja. Ada dhamir mustatir jawazan hi akan dia. Semua fi'il yang kita pelajari ada 14 semuanya. Kenapa dia jadi 14? Kerana dia tercantum sekali dengan dhamir. Yang dhamir tersebut berperanan sebagai fa'il. Kalau fi'il tersebut fi'il maklum, dia akan berperanan sebagai naibul fa'il. Kalau fi'il tersebut fi'il majhul, dia menjadi isim kana. Kalau fi'il kana wa akhawatuha. Begitu sebenarnya.
Dhamir tersebut boleh jadi isim kana, boleh jadi naibu fa'il, boleh menjadi fa'il mudmar. Okey? Saya harap penjelasan saya boleh membantu kefahaman anda, Haji Hajbi. Saya kira jelas. Sebab itu penting bagi saya erti yang kita berikan. Jangan sewenang-wenang erti yang kita berikan, walaupun agak nampak cara terjemahan kita terjemahan yang agak terkebelakang, pondok sangat. Tapi saya tak peduli. Biarlah orang kata pondok, tapi saya nampak kesan dia kesan yang positif. Kalau kita mahukan pelajar kita memahami jangan lebih jauh, hanya sekadar makna, okey, tak apa. Tapi kita nak pelajar kita boleh mengetahui lebih tinggi lagi ilmu. Ada yang anggap ini sebagai fardu ain, ilmu ini sebagai fardu kifayah, tak perlu tahu. Tapi ada orang yang menganggap ini sebagai fardu ain. Saya suka kepada pelajar-pelajar saya belajar ilmu ini sebagai fardu ain, kerana saya nak anda akan mengajar satu hari nanti. Sebab khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar Quran dan mengajarkannya. Bila nak mengajar, kita kena peka dan kena halusi setiap erti yang kita berikan, supaya kita bertanggungjawab dengan ilmu yang kita kongsikan pada semua. Alhamdulillah, Haji Hajbi dah bagi respon. Faham Ustaz? Alhamdulillah. Barakallahu fiqh. Baik. Tanyakan saya, tak apa. Kongsikan pertanyaan anda. Kalau saya mampu jawab, saya akan jawab. Dan kalau saya tak mampu jawab, saya akan cuba cari jawapan di tempat yang lain, insyaAllah. Tapi kalau kita tak bertanya, saya tak nampak apa yang anda tak faham. Alhamdulillah. Baik. Saya kongsikan tentang ittaqillah. Apa fa fi'il, ain fi'il dan lam fi'il dia? Tolong jawab sekarang. Ittaqillah. Copy dulu. Okey. Okey. Kenapa jadi ittaqi? Betul Ustaz, saya selalu tekankan mereka menterjemah ikut cara Ustaz. Ini akan nampak hasil yang kemudian nanti, Masya Allah. Betul Kak Tun. Kalau kita tak belajar ilmu i'rabul Quran, tak belajar nahwu, tak belajar saraf, kita rasa tak perlu benda ni. Tak perlu sangat. Apa nak pening-pening kepala, kita tahu makna sudah. Ya, tapi kalau anda anggap anda mau jadi seorang guru yang baik dan mau mengajarkannya, silakan. Waqa yaqi, Masya Allah, itu asal dia. Betul, Haji Hajbi. Kata asal dia, waqa على بسرعة. وقا فعل ماضي، يقي فعل مضارع. يقي فعل مضارع. Asalnya yauqiu. Yauqi asalnya. Yaqi, waw tu listiqal, buang huruf waw. Jadi yaqi. Amar dia ki. Waqa yaqi. Ini fi'il bentuk multawi, ataupun juga istilah lafif mafruq. Lafif mafruq. Multawi, ada kitab menyatakan bentuk multawi, ada bentuk lafif mafruq. Ini 3 huruf, tapi erti dia bukan takwa. Erti dia makna telah pelihara oleh ia. Waqa telah pelihara oleh ia. Yaqi ia pelihara. Ki
peliharalah oleh engkau. Waqina azaban nar, dan peliharalah oleh engkau akan kami azaban nar, akan siksa neraka. Waqa ini fi'il 3 huruf. Tetapi waqa ni ada ditambahkan dengan ada menerima tambahan huruf alif, hamzah wasal dan ta. Hamzah wasal dan ta. So dia jadi ittaqa ditambah huruf alif, hamzah wasal dan tambah huruf ta. Waw sukun. Ittaqa atas wazan ifta'ala yafta'ilu iwtaqaya yawtaqiyu, tu wazan dia. Kenapa tak ada tasydid? Kenapa tak ada tasydid? Waw tu diidghamkan dalam ta. Waw yang sukun tu diidghamkan dalam ta, maka dijadilah diidgham ta, tak tasydid. Ittaqa fi'il madhi. Ittaqa fi'il madhi didiamkan waw dalam ta, jadi ittaqa. Rostam Abdul Razak is watching, Masya Allah. Okay. Ittaqa telah bertakwa. Bertakwa maksud apa? Melihara asalnya. Lepas itu antara definisi takwa, umpama orang yang berjalan di atas duri, kena berjaga-jaga, pelihara, kena waspada. Ittaqillah, jangan sampai datang murka Allah. Ittaqillah, bertakwalah oleh engkau. Okey, ittaqa fi'il madhi, mudhari' yattaqi. Ya, fathah ta taqi. Ada ya sebenarnya. Yattaqi, ia bertakwa. Ini fi'il madhi. Ittaqa fi'il madhi, ittaqaya, ittaqau 6, ada 14. Ittaqat, ittaqata, ittaqaina. Ada huruf ilat di hujung ni. Ittaqaita, ittaqaituma, ittaqaitum, ittaqaiti, ittaqaituma, ittaqaitunna, ittaqaitunna, ittaqaitu, ittaqaina. Ini fi'il madhi. Fi'il mudhari' yattaqi, ia bertakwa. Yattaqi, yattaqiyani, yattaquna. Tattaqi, tattaqiyani, yattaqina. Tattaqi, tattaqiyani, tattaquna. Tattaqina, tattaqiyani, tattaqina. Attaqi, nattaqi. Dia fi'il mudhari' ni ada banyak yang serupa. Yattaqina, tattaqina, tattaqina tu engkau perempuan sama dengan kamu perempuan. InsyaAllah kita akan detailkan. Tapi yang penting fi'il amar. Macam mana fi'il amar?
Amal dia masdar dia ittiqa. Ittaqa yattaqi ittiqa. Amal dia masdar dia ittiqa. Ittiqa. Isim fa'il dia copy paste. Copy paste. Buang huruf mudhari', ganti mim baris dhammah. Kenapa mim baris dhammah? Muttaqiyun saja. Tapi oleh kerana isim mangkus ni muttaqiyun, muttaqiyun rasanya muttaqiyun. Muttaqiyun rasanya. Tapi apa jadi macam ni? Okey, saya tunjukkan. Muttaqiyun jadi muttaqin. Apa jadi muttaqiyun sama dengan nun. Muttaqi. Asalnya muttaqiyun, tapi oleh kerana dua ya ni tak boleh berdhamah, dibuangkan ya atau dhamah, dia jadi dibuangkannya muttaqin. Ya mati dua sukun bertemu, huruf ilat tu kena buang, jadi dia jadi apa? Copy paste dulu. Muttaqin ataupun muttaqin. Ni sebenarnya isim fa'il dia. Kalau yang makrifah, kalau yang nakirah, kalau nakirah, kalau makrifah
Al-muttaqi. Begitu. Beza ma'rifah dengan nakirah, okey? Al-muttaqin nakirah, al-muttaqi ma'rifah. Kenapa? Ini nama isim mangkus nama dia. Isim mangkus. Masya Allah, kartun. Hajah. Esa bukan mana datang ain? Mana datang ain? Mana ada ain? Tak ada ain. Ittaqa yattaqi. Kenapa fi'il amar? Okey, fi'il amar dia mabni ala hazaf huruf illah. Fi'il amar mabni ala hazaf huruf illah. Ittaqa yattaqi. Kenapa jadi ki? Okey, kita copy paste. Fi'il amar. Kita copy. Apa jadi ki? Okey. Buang huruf mudhari' asal daripada engkau pelihara. Taqi engkau pelihara. Kita nak tukar kepada pelihara lalu engkau buang huruf ilat. Buang huruf mudhari' dulu. Kalau baris dhammah tukar sukun yang ada huruf ilat, hazaf huruf ilat. Maka sebab itu dia jadi ki. Okey. Nampak tu? Itu dia jadi ki. Jelas Ifta'ala yafta'ilu. Isim fa'il muttaqin, isim maf'ul muttaqin juga. Isim fa'il dengan maf'ul sama bunyi dia. Muttaqin. Sebab isim mangkus. Isim maf'ul yuttaqo, muttaqan. Muttaqan, isim maf'ul. Okey. Ini fi'il ada huruf ilat ni. Ada sikit rumit. Memang kena kerja dia leceh sikit. Saya sebagai pendedahan kepada yang baru, kepada yang lama mungkin ada menilai tambah. Dan yang penting ittaqillah, satu jumlah fi'liyah. Ada fi'il, ada fa'il dan ada maf'ulun bih. Fi'il bertakwalah, fi'il amar oleh engkau, itu fa'il. Fa'il dia apa? Dhamir mustatir wujuban. Dhamir mustatir wujuban. Macam mana nak ustaz nak kenal ni wujuban jawazan, dan tak faham lah ustaz. Betul ke? Ke dah faham? Dhamir mustatir jawazan lah, wujuban ni pening lah ustaz. Ke ada yang dah boleh faham kenapa wujuban jawazan? Saya nak tegaskan lagi. Tolong dengar molek-molek. Dengar baik-baik. Bila ada fi'il, mesti disertakan dengan fa'il. Setiap kali ada fi'il, kalau fi'il maklum, ada disertakan dengan fa'il. Fi'il madhi ke, fi'il mudhari' ke, ataupun amar, mesti kena disertakan fa'il. Dan lebih 90% fa'il dalam bentuk fa'il mudmar. Fa'il mudmar. Fa'il ada dua, bentuk zahir dan mudmar. Yang zahir ni tak banyak, dengan syarat diawali oleh fi'il madhi atau mudhari' maklum. Fi'il madhi maklum atau mudhari' maklum yang punyai dhamir mustatir huwa atau hiya. Juga kita namakan dhamir mustatir jawazan. Biasanya akan diiringi dengan fa'il zahir. Tapi kalau selain dua ni, semuanya fa'il bentuk mudmar. Semuanya fa'il bentuk mudmar, baik nampak ataupun tersembunyi. Dhamir baris nampak, mana sama ada dalam bentuk waw jamaah, alif tasniyah,
nun niswa, ta mutaharik bagi fi'il madhi, atau ya mukhatabah bagi fi'il mudhari atau dan fi'il amar. Bagi yang nampak, bagi yang tak nampak, dhamir mustatir wujuban. Dhamir mustatir wujuban. Kenapa wujuban? Sebab tidak ada dhamir lain lagi, tidak ada isim lain lagi kecuali dhamir itu. Meskipun dia tak nampak, dia tetap berperanan sebagai fa'il. Meskipun dhamir itu tersembunyi, tak nampak, mustatir, tapi dia tetap berperanan sebagai fa'il. Tidak ada isim lain lagi yang menjadi fa'il. Tak ada isim zahir lagi. Kerana dhamir itulah yang terpaksa menjadi fa'il. Itu dalam terjemahan kita sebut a'udzu, siapa berlindung? Aku berlindung. Aku tu adalah fa'il meskipun tak nampak. Habis alif tu bukan aku ke? Tak, alif tu adalah huruf mudhari'. Dhamir di mana? Mustatir, wujuban. Kenapa perlu wujub? Sebab dialah peranan dia sebagai fa'il. Tidak ada kalimah lain lagi yang menjadi fa'il. Meskipun dia mustatir, meskipun dia tak nampak, tapi tetap dia peranan sebagai fa'il. Okey? Dia tetap berperanan sebagai fa'il. Dhamir mustatir wujuban. Dia kekalkan dia sebagai fa'il. Oleh engkau kena ada. Bertakwalah oleh engkau. Bila kita gugurkan engkau, bertakwalah pada Allah. Kerana kita dah buang fa'il dia. Maka dalam harfiah, ganti nama engkau tu kena. Sebab kita nak selaraskan dengan sistem bahasa Arab. Tapi kalau untuk belajar sekadar tadabbur, untuk tahu makna, bertakwalah kamu kepada Allah. Bertakwalah mana? Kita boleh berlebih kurang dalam terjemah. Tapi saya agak cerewet sedikit. Fi'il amar, ada dhamir, ada fa'il dia. Bertakwalah oleh engkau akan Allah. Akhazatul izzah, maka telah tak ada maka bertakwalah oleh engkau akan Allah. Akhazat, telah mengambil. Fi'il madhi. Ini ada fi'il madhi, ada dhamir mustatir jawazan. Telah mengambil oleh ia. Ia tu siapa? Itu ada fa'il zahir dia. Mana fa'il zahir dia? Al-izzatu. Kalau kita nak buang dhamir mustatir, telah mengambil oleh izzah, oleh kemuliaan, kemegahan, bil ismi, dengan dosa. Akhazathu, telah mengambil oleh kemegahan, hu akan dia, dengan ismi, dengan dosa. Maksudnya ini jenis manusia yang mempertahankan dia punya keegoan dia, yang ego, tidak mau tunduk kepada kesalahan diri. Bila ditegur, bila diajak kepada kembali kepada Allah, pasti mempertahankan keegoannya. Malah dia bangga dengan maksiat yang dilakukan. Sepatutnya dia akan rasa, ya Allah, bilalah aku ni nak berubah, ya Allah. Kita sepatutnya rasa susah hati dengan maksiat yang dilakukan. Kita rasa resah, tak senang hidup. Baliknya dalam ibadah kita rasa seronok dapat lakukan, dan susah hati kalau tak dapat lakukan dia. Itu nilai ibadah berbanding dengan nilai maksiat di sisi Allah. Dan di sisi orang bertakwa, dia akan rasa gundah gulana, rasa resah, tak selesa dengan maksiat yang dilakukan. Dan dalam urusan ibadah dia gemar dalam melakukannya, dan sebaliknya susah hati kalau tak dapat mengerjakannya. Itu nilai-nilai ibadah bagi seorang muslim yang baik, seorang yang muttaqin. Akhazatul izzah bil ismi. Sebaliknya, bila diajak bertakwa, kemegahan menguasai mereka dan malah bangga dengan dosa yang dilakukan. Boleh bersiaran dalam, boleh berkongsi dalam live. Allah musta'an. Fahasbu jahannam, maka cukuplah bagi mereka, cukuplah baginya neraka jahanam. Ini saya semak dalam i'rabul Quran. Ini jumlah ismiyah dalam bentuk terbalik. Hasbuh tu khabar muqaddam. Hasbuh tu khabar muqaddam. Jahannam tu mubtada muakhar. Sebab tu neraka jahanam adalah cukup baginya. Maka neraka jahanam itu adalah cukup baginya. Sebab tu begitu. Tapi cukuplah baginya neraka jahanam. Dia terbalik. Ni Jahannam tu mubtada muakhar,
hasbuhu tu jadi khabar muqaddam. Tapi tetap hukum mubtada mesti marfu', khabar pun mesti marfu'. Apa tanda marfu'? Antara tanda marfu' pada dhammah. Ini khusus bagi isim mufrad, jamak taksir dan jamak muannas salim. Kerana dia mu'rab dengan harakat. Ada yang marfu' dengan waw, khusus bagi jamak muzakkar salim dan asmaul khamsah. Dan ada juga yang marfu' dengan huruf alif, special untuk isim musanna. Maka cukuplah baginya. Mana bagi Ustaz? Tak ada bagi pun. Hasbu cukup, hu-nya cukupnya. Kenapa tambah bagi? Hasbu tu mudhaf, hu tu mudhaf ilaih. Antara mudhaf dengan mudhaf ilaih ada huruf jar di dalam. Boleh sendikan huruf jar, bagi. Cukuplah baginya. La tu fi'il amal ke Ustaz? Tak, ni mudhaf. Cukup baginya neraka jahanam. Ni bahasa bebas tambah lah tu bahasa bebas. Dia bukan fi'il amal Hasbu mudhaf, hu mudhaf ilaih. Antara mudhaf dan mudhaf ilaih ada huruf jar di dalamnya. Antara huruf jar li bagi min daripada ataupun fi di dalam. Salah satu daripada 3 huruf jar ni. Boleh kita sesuaikan antara mudhaf dan mudhaf ilaih pada terjemahan kita. Fahasbuhu jahannam wala bi'sal mihad, dan lam sesungguhnya bi'sa seburuk-buruk, mihadu jumlah fi'liyah. Ini fa'il. Mihadu tempat istirahat atau tempat tinggal. Bi'sa ini adalah fi'il madhi. Bi'sa fi'il madhi. Juga kita namakan fi'il zam. Fi'il bentuk celaan. Ini fi'il zam. Zal mim. Fi'il bentuk celaan. Bi'sa, sa'a. Ini antara fi'il-fi'il zam yang kita biasa jumpa dalam Quran. Lawan zam fi'il madah. Antara nikmah, nikmah nasir, sebaik-baik. Lawan nikmah bi'sa, seburuk-buruk, sejahat-jahat. Sa'a, bi'sa, fi'il zam. Al-mihadu tu fa'il. Fa'il marfu', tanda rafu' dhammah zahirah. Allahu alam bissawab. Saya kira perkongsian hari ini sampai setakat ini dulu. Hanya satu ayat, meskipun pendek, tapi harapan saya anda faham perkongsian ini, dan mudah-mudahan dia akan menjadi nilai tambah, memberi nilai tambah pada pemahaman yang ada, dan memberi pengukuhan kepada ilmu yang sedia ada, dan meyakinkan kita lagi bahawa ilmu Quran ini adalah satu ilmu yang sangat luar biasa, dan dia perfect, dia sangat sempurna, masya-Allah, sebab ilmu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Wahyu, ilmu wahyu. Ada fi'il mesti disertakan dengan fa'il. Fauzan Suri, bila ada fi'il mesti disertakan dengan fa'il. Ya, kalau fi'il maklum. Tapi kalau fi'il majhul, dia akan sertakan sekali dengan naibul fa'il. Saya ulang sekali lagi, bila ada fi'il mesti ada fa'il. Betul. Syarat fi'il maklum. Lebih terperinci lagi. Fi'il maklum. Kalau fi'il majhul, dia akan sertakan naibul fa'il. Kalau fi'il kana, fi'il nakis, dia mesti ada isim kana. Hajar Fauzan Suri, berhati-hati. Ya. Kalau ada fi'il saja, ingat fi'il apa? Fi'il maklum ke majhul? Fi'il kana atau selain fi'il tam atau fi'il nakis? Kalau fi'il kana ada isim kana. Kalau fi'il tam ada fi'il dan ada fa'il. Kalau maklum, kalau majhul ada fi'il dan ada naibul fa'il. Kebanyakannya dalam bentuk mudmar, itu domir. Kurang yang dalam bentuk zahir. Syarat fa'il zahir ataupun naibul fa'il zahir atau isim kana zahir mesti diawali oleh fi'il madhi yang dalam fi'il tersebut ada domir mustatir jawazan. Apa itu domir mustatir jawazan? Domir huwa ataupun domir hiya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan difahami. Alhamdulillah. Hajah Sumarni Haji Jaafar is watching. Datin Hajah Jamila, insya-Allah Ustaz, syukran. Ikut dengar dulu Ustaz. Maaf tak pandai nak jawab. Tak apa. Satu hari nanti anda akan pandai menjawab. Anda akan boleh menjawab dan anda seronok menjawab. Dan memberi jawapan itu satu kepuasan, satu keseronokan.
Kerana dia ada interaktif dalam belajar. Kalau belajar, kita dengar je ni, kita akan mengantuk. 1 jam tu kita akan cepat menguap. Kita akan bosan belajar Quran. Tapi kita akan jadi seronok baca Quran, seronok belajar Quran bila ada perbincangan, ada 2 hala daripada anda semua. Untuk mencapaikan tahap 2 hala, perlu ada ilmu. Anda bermula daripada isim, fi'al, huruf. Sebab itu saya sangat titik beratkan. Program 1 juzuk pertama itu bagi saya sangat penting. Kepada peserta-peserta yang ikuti program juzuk pertama, saya nampak mereka dah makin jelas dan mereka dah boleh mengikuti program ini dengan baik. Malah saya perlukan komen-komen yang positif daripada pelajar-pelajar yang ikuti program melalui WhatsApp. Kepada yang ingin bergabung, saya boleh gabungkan. Tapi anda sebagai penonton, sebagai pemerhati, supaya bagi pendaftaran akan datang, automatik anda akan diterima sebagai pelajar untuk ikuti program 1 juzuk pertama. Tapi apa nak jalan pintas, shortcut, kita akan buat program daurah intensif. Saya akan buka sama ada pada pelajar ataupun pada orang awam pada cuti sekolah nanti pada awal Januari. Hanya terhad pada Isnin sampai Jumaat saja. Saya akan buka dulu, tengok pendaftaran ramai dewasa ataupun pelajar. Siapa yang berminat boleh PM saya. Saya akan buatkan satu grup dulu. Saya akan senaraikan. Saya akan buat analisa ramai lelaki ke, ramai dewasa ke atau ramai pelajar. Kalau ramai pelajar, saya akan khusus pada pelajar. Ini program intensif untuk 10 hari. 10 hari yang anda belajar itu sama macam setahun yang orang lain belajar secara grup. InsyaAllah, kalau berminat untuk buat jangka pendek, kita akan buat 10 hari. 10 hari nilai dia sama macam setahun yang ikuti program daripada Ramadan tahun lepas, yang awal yang lalu, sehingga Ramadan yang akan datang. Zulkaidah, bukan Ramadan, Zulkaidah yang lalu sehingga Ramadan kita akan selesai 1 juzuk. Agak perlahan, tapi yang perlahan sebenarnya dia lebih ada pengukuhan. Seminggu tu masih untuk mengulang kaji. Tapi siapa yang suka jalan pintas, suka pada jangka pendek, konten dia 1 juzuk juga, tapi insyaAllah lebih kepada pengukuhan kemahiran dalam menterjemah. Di samping tata bahasa. Apapun, saya tunggukan respon daripada anda. Boleh PM saya secara peribadi. Saya nak tengok, saya nak kumpulkan maklumat sama ada boleh diteruskan ataupun tidak boleh diteruskan. Okey, itu saja untuk hari ini. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas kekurangan. Semoga anda beroleh manfaat atas perkongsian ini. Aqulu qawli hadza, astaghfirullahalazim li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.